Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sementara menunggu pukul 2 minit lagi kita bagi. So boleh masuk, boleh join live ni dan boleh share lah dekat kawan-kawan mana yang rasa ada keperluan sebab pada hari ni just sebagai permulaan kepada live saya ni. So saya nak share tentang punya satu buku yang saya baca. Ni belum start lagi. Okay. Ini cuma testing dulu, cuma nak tengok berapa ramai yang datang. Okay, so kepada yang sedang menonton live, boleh komen. Kalau dah ada kat depan smartphone tu, boleh komen hi, mana-mana lah, hi atau hello. Okay. So kalau boleh letakkan lokasi tu, type lokasi kat mana, daripada mana. Sebentar saya nak check, tengok mana yang mana yang perlu dibaiki. Okay. So terima kasihlah kepada siapa yang menonton, dan kita ada lagi 1 minit. Terima kasih Hafiz Abdul Rashid. Selamat datang Hafiz. Kita akan start sebentar lagi Hafiz. Okay, harap stay tune Okay, mungkin pada ketika ini tak ramai kot yang akan menonton sebab ada yang dalam perjalanan nak balik. Tapi tak mengapa. Kita buat juga sebab tujuan saya adalah nak berkongsi satu benda yang rasa penting, yang saya rasa penting untuk kita tahu. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar warga FB? So terlebih dahulu nak ucapkan selamat datang kepada Hafiz Abdul Rashid. Terima kasih sebab menonton FB live saya, dan kalau boleh share dengan rakan-rakan yang lain. Dan selamat datang Ahmad Najib Muhammad Mukhtar. Wah, ini rakan. Okay. Dan semoga dalam keadaan yang sihat walafiat lah. Pada hari ini saya nak suara dengar. Bila suara dengar tak? Okey tak? Kalau okey wave. Okey, boleh wave lah. Kalau okey, wave saja. Suara, audio, visual boleh dengar? Okey. So selamat datang juga kepada rakan-rakan di FB yang sekadar melihat, dan baru nak masuk. Okey, selamat datang juga kepada rakan-rakan FB sama ada di sekitar Lembah Kelang atau di luar Lembah Kelang. Okey, jadi pada hari ini adalah FB yang julung-julung kali saya buat. Okay, just sekadar nak berkongsi sesuatu tentang perkara yang sememangnya dekat di hati kita, di hati rakyat Malaysia. Okay, saya hari ini nak berkongsi tentang satu buku berkaitan dengan, nampak tak? Okay, ini buku dia. Okay, ini adalah apa? Ini apa ni? Ini apa ni? Lambang apa? Kalau pandai. Lambang apa ni? Okey, lambang mangkuk tandas. Hari ini kita nak cerita pasal mangkuk tandas. Okey, selamat datang kawan sahabat lama saya, Mak Nur Syuib. Okey, so kalau boleh like, share dan love. Salam Azlin and Lefty. Ini konsultan saya. Azlin. Okay, terima kasih Azlin, terima kasih Mak Nur. Dan tajuk buku pada hari ini adalah, yang saya nak persembahkan adalah Mentaliti Jamban. Okay, Mentaliti Jamban. First time saya jumpa buku ni. Okay, saya tengok tajuk, apa benda tajuk ni, Mentaliti Jamban.
boleh lepas pula penerbit buku Mentaliti Jamban ni. Tulisan Khairul Abdullah. Tapi apabila dibelik-belik kat dalam ni, dibaca kat dalam ni, rupanya ia berkaitan dengan perangai rakyat Malaysia. Perangai rakyat Malaysia sekarang. Yang realitinya, yang memang kalau setiap hari pun kita akan jumpa perangai-perangai yang macam tu. Okay, jadi saya cuba buka di bahagian belakang. Saya cuba lihat di bahagian belakang. Tak ada apa pun kat bahagian belakang ni. Okay, cuma dia ada sedikit sahaja caption dia. Apa yang dia cakap? Bacalah buku ini. Orang yang tak baca, beraknya tak puas. Okay, tengok bahasa yang digunakan. Jamban, berak. Okay, dan banyak dalam buku ni pun juga ada benda-benda macam tu. Jadi, dan penulis juga dia dah bagi tahu, siap-siap kat bawah ni, bahagian bawah ni. Okay, try baca dulu bab 5, 15 dan 29. Jadi untuk hari ni saya akan review berkenaan dengan bab 5, 15 dan 29. Kemudian akan diikuti dengan 2 bab tambahan lah, bonus lah. 2 atau 3 bab lagi lah yang saya rasa memang kena mengena dengan rakyat Malaysia. Jadi kita kena terima dengan tenang hati, tak boleh nak kecam, tak boleh nak kecam sebab ini penulis yang tulis, bukan saya yang tulis. Okey, penulis ni yang tulis berdasarkan kepada pengalaman dia lah, bekerja di Jerman, Jepun, Kanada, Australia. Okey. So daripada situ dia dapat dan dia bandingkan dengan rakyat Malaysia. So boleh komen boleh letak komen ke apa-apa saja komen dekat bawah tu, okey, berkenaan dengan buku ni nanti atau berkenaan dengan saya sendirilah. Okey. Alright. So kita pergi ke bab yang pertama, iaitu babak yang kelima. Yang kelima ni tajuk dia best. Tajuk dia, saya kata dah, dia guna perkataan yang orang tak sanggup baca, orang tak sanggup dengar lah kan. Okay, siapa yang dah makan tu minta maaf siapa yang sedang makan sambil menonton ni, puasa, sorry. Siapa yang sedang nak beli makan sambil menonton ni, kalau ternampak buku ni, tajuknya macam ni, Tahi. Okay, tajuk dia Tahi. Sebab apa saya pilih tajuk ni? Sebab catchy. Tahi boleh macam-macam tahi kan. Siapa dengar ni tak pelik tak? Jijik tak? Jijik. Tapi apa yang dimasukkan dengan tahi? Yang ini dia cerita pasal tandas. Tandas awam di Malaysia. Bukan tandas awam je lah. Tandas kat surau apa semua. Caption dia, apa yang dia tulis kat sini, dia kata, orang Islam dituntut supaya menjaga kebersihan. Tapi kenapa kita di tanah Melayu, sebuah negara yang didiami oleh majoriti manusia yang beragama Islam, tandasnya kotor? Kenapa longkangnya kotor dan busuk? Kenapa air sungai keruh dan penuh dengan sampah sarap? Ini kalau kita berjalan kan, setiap kali berjalan kat pekan ke, kalau pergi singgah sekejap dekat surau apa, pasti akan berjumpa benda ni kan. Pasti ada benda yang menjelitkan mata kita, yang kita tak dinafikan lah. Kadang terfikir juga, Islam kan menggalakkan kepada kebersihan, tapi malangnya rakyat Islam di Malaysia ni tak apa ni dengan kebersihan sangat. Tak menitik beratkan pasal kebersihan tu. Terutama yang saya paling sedih, minta maaf lah kalau ada yang sedang menonton ni level-level ustaz, minta maaf banyak. Di surau-surau, kadang-kadang bila saya masuk dalam tandas tu, Allah, sisa-sisa pun ada. Yang kalau bau hancing pun ada, tak kotor. Jadi macam mana tempat bersih, tempat ibadat perlu bersih, tapi dalam pandangan yang begitu rupa. So ini adalah satu daripada contoh yang diberikan. Okey, kita pergi ke bab 15. Okey, bab 15 berkenaan dengan janji pula. So janji Melayu, janji Cina, janji India, semua sama aja. Okey, ini berkaitan dengan janji. Kan kalau kita cakap dengan kawan kita kan. Okey. So, kat mana ni? Oh, ada
Ada on the way. Inilah jawapannya. Jawapan on the way adalah jawapan standard dan klise. Orang kita bila dah lambat. So sekarang ni dia tak guna on the way. Nak bagi tunjuk bahawa dia sedang dalam perjalanan ni, on the road. Boleh guna on the road. Jadi janji ni bukan sahaja Melayu, tapi bangsa-bangsa lain pun sama, berjanji tetapi malangnya tak menepati, susah. Dan bila tak menepati, bila dikatakan lambat, maka banyak pula alasan yang diberi. Jadi kita tak boleh nafikan benda ni. Benda ni ada dalam masyarakat Malaysia sekarang. Sebagaimana COVID-19 sekarang, untuk makluman, kita pencong sikit COVID-19 sekarang berada di dalam komuniti kita, bab kata pengarah KKM. Dalam komuniti kita. Jadi kita sekarang hidup dengan COVID-19, dengan virus 19. Jadi kalau kita keluar mana-mana pun, balik kita kena cuci pakaian kita. Boleh. So terima kasih pada Helmi Omar, Haziq, terima kasih sebab menonton. Tinggallah sikit komen, komen pasal buku ni ke. Buku ni patut dibeli, patut ada pada dalam koleksi tuan-puan. Sebab baca hadam betul tak kita apa yang dikatakan oleh penulis. Tadi bab 15, sekarang bab 29 yang disuruh. Ini pas berkenaan dengan pisang dan masjid. Dia lebih menumpukan, penulis lebih menumpukan kepada pada hari Jumaat lah. Bila ada orang menderma pisang, masing-masing pakai serbu tempat makan pisang tu. Dah lah makan pisang free. Kemudian kulit dia tu main lempar je. Buat kata orang tua, lempak macam tu. Jadi mana pergi mentaliti? Mana pergi mentaliti kebersihan seorang orang Islam ni? Duduk dalam masjid tapi perangai dia wallahualam. So ini dia merujuk kepada bangsa asing lah ni. Kalau dalam ni dia tulis bangsa orang Bangladesh, orang Bangla, umat Bangla. Saya baca sikit. Dahlah orang bagi makan percuma, bersyukurlah, hormatlah rezeki yang diberikan, jangan dibiarkan bergelimpangan, dan ada yang terjatuh atau dibuang di bawah meja dan ke dalam longkang. So jadi tak dalam masyarakat kita? So benda ni kena, sebab tu saya rasa penting benda ni untuk kita share, untuk saya share, sebab kita dah masuk zaman 2020, abad ke-20, tahun 2020, tahun yang sepatutnya wawasan 2020. Dah patut mentaliti macam tu dah patut kita kikiskan dah. So dapat berkenaan dengan pisang dan masjid ni. So dapatkan buku mentaliti Jamban ni kat kedai dah. Dan Khairul Abdullah juga ada versi yang kedua, mentaliti, tajuk dia mentaliti juga, Jamban juga, tapi kat tengah-tengah tu dia ada masih mentaliti, masih Jamban. So memang ada dalam koleksi tu. Tengok nanti kalau ada di lain masa, nanti saya akan kongsikan berkenaan dengan mentaliti masih Jamban. Alright. Dan bonus tadi saya cakap, kita tengok bab 4. Bab 4 ini, yang ini tak tahu bahasa apa. Ini adalah bahasa sekarang. Apa yang dia ditulis, hampir 2 minit abang habiskan masa untuk memahami apa yang ditulis kepada abang. The bestnya penulis ni menggelarkan dirinya abang. Oh, selamat datang Nozi Azmai. Ini kawan lama saya ni dekat ITM Segamat ni. Terima kasih sebab menonton. Share lah dengan kawan-kawan. Alright, yang ini berkenaan dengan text message. Balik tadi yang bestnya penulis menggelarkan diri abang supaya dia nampak macam
dia tak nampak macam formal sangat lah. Dia nampak macam abang, seorang yang dewasa, yang orang yang lebih tua menasihati kepada adik-adik lah. Adik-adik pembaca ni macam kita ni anggap sebagai adik-adik lah, saudara-saudara. Okey, tidak, caption yang best, tidak ada orang malas yang jadi kaya, namun ada orang kaya yang jadi malas. Ini merujuk kepada ni lah ni, tulisan ni. Malas sangat nak tulis penuh-penuh, cuma tulis penuh-penuh. Sebab tu dah susah nak baca. Alright, so ini alasan dia. Type huruf panjang, message tak cukup. Okey, dulu masa SMS, alhamdulillah saya masih lagi menggunakan SMS. Okey, dulu masa SMS telefon Nokia, telefon Nokia memang dia ada hard text. Cukup tak cukup, tak boleh panjang sangat. Hard text dia tu ada berapa ratus saja. Alright, so cubalah. Saya sarankan kepada yang banyak menggunakan WhatsApp, cubalah untuk tulis penuh, eja ayat tu penuh-penuh, sebab bahasa menunjukkan bangsa. Yang bagusnya di sini dia kata jangan dilacurkan bahasa Malaysia, sebab Jepun memang amat menghormati bahasa ibunda, dan dalam mana-mana pun dia tak akan mengagungkan bahasa Inggeris. Dalam bisnes apa semua dia akan seboleh mungkin dia akan cuba menggunakan bahasa ibunda dia sendiri. Jadi kita ni sebab saya sedih lah masa Faiz Subri dapat anugerah Puskas Puskas tu kan, buat ucapan. Apa salah kalau buat ucapan bahasa Malaysia kan? Ini buat ucapan bahasa Inggeris, kemudian dia nak dia punya pronunciation tu pun dah apa salah kalau bahasa Malaysia dan ada translator? Tak salah pun. Cristiano Ronaldo pun cakap bahasa Portugal kan? So apa nak malu kan? Okay, terima kasih Mak Noh. Aduh Mak, 5 bintang ni. Ini nanti nak kena ni. Baharin Syariah, terima kasih Baharin. Oh, kawan-kawan lama ni jumpa balik. Alhamdulillah. So nanti kalau ada live lagi, tengok-tengok lah Okay. So, yang mana tadi saya tanda? Okay, yang nombor 3 ni. Okay, nombor 3 ni pun sama Dia punya tajuk dia tu. Bacalah. Orang yang tak baca, beraknya tak puas. Tengok, berak, tahi, jamban. Okay. So apa yang ada dalam bab 3 ni berkenaan dengan komen dekat Facebook, Twitter. Kenalah, memang kenalah hari ni kan. Okey, dia kata kepada adik-adik di luar sana, tolonglah baca. Kalau boleh dapat sesuatu berita tu, jangan baca tajuk dan ringkasan saja. Baca sehabisnya, fahamkan dan hadamkan. Kemudian barulah komen, barulah bertanya dan barulah beri pendapat. Ini tak bila tengok aja berita terus je komen. Tapi saya memang agak simpati lah, agak terkesan dengan sikap netizen sekarang ni, terutamanya menggunakan bahasa-bahasa yang tersangat kasar lah. Kasar terutama kepada pemimpin kita yang dah bertungkus lumus untuk membangunkan negara. Tapi bila dia buat kenyataan apa semua, dimaki hamun, dituduh yang bukan-bukan, dicaci maki. Sedih penggunaan perkataan-perkataan tu. Saya pun macam salah satu cara untuk menghilangkan stres minda, elakkan daripada baca benda-benda yang kotor macam tu. Dan kalau boleh, macam Sifu saya cakap, kalau boleh tak payah baca surat khabar. Sebab surat khabar tu banyak cerita perang, nak menariskan cerita perang, propaganda, bunuh itu ini kan. So tak payah, kalau boleh elakkan. So saya nak share sikit. Dia kata perbezaan yang keterangan yang abang nampak apabila membaca komen-komen dalam artikel orang Malaysia berbanding orang Jerman. Okey, Rubiah Yus ni seorang lagi. Zuraisham Saleh. Oh, ini roommate dulu. Okey, thank you Zuraisham, thank you Rubiah Yus. Ini pun UUM dulu. Okey, selamat datang. Terima kasih. Komen sikit, tak komen, love, share, tak apa. Okey, yang ini berbanding Malaysia dengan orang Jerman. Yang pertama, paling banyak sumpah seranah orang Malaysia, paling banyak sumpah seranah. Yang kedua, komen yang tidak ada hujung pangkal. Main komen je. Kak K, apa khabar Kak K? Muhammad Adaha,
Apa khabar? Now. Wah, ini jauh dari kucing. Terima kasih kucing. Right. So komen yang tidak ada hujung pangkal, tak tahu tajuk, tak tahu dia punya isi, terus komen kan. Okay. Yang ketiganya, komen tentang perkara yang tidak berkaitan dengan topik atau artikel. Tiba-tiba aja masuk bab lain. Kemudian yang keempat, komen yang bodoh alah. Komen yang bodoh alah, macam tu. Komen yang macam kalau kita baca pun dia punya tahap tu tadika. Tahap orang tak, minta maaf lah, orang tak bersekolah. Okay. Dan yang kelima, dia beri komen yang kita tak faham apa yang tulisnya kerana menggunakan perkataan singkat macam ni lah. Macam tadi saya tunjuk apa kata, dorang, katnya, okay. Itu benda-benda yang ni. Jadi, so terima kasih Rizal, terima kasih Abanji, rakan sepegunungan. Jadi itulah yang saya nak share, dan saya harap perkongsian saya ini mendapat manfaat dan memberi sesuatu pada hari ini, dan semoga ia akan jadi panduan lah kepada tuan-puan yang sahabat-sahabat saya lah, sahabat-sahabat FB saya ni yang sedang mengikuti FB live saya ni. Dan kalau boleh share banyak-banyak lah nanti InsyaAllah akan datang saya akan buat lagi. Dah rasa seronok lah. Okay. Terima kasih Izuida Ida kerana menonton, tak balik lagi ya. Alright. So sekian sajalah untuk kali ini, dan terima kasih kepada yang menonton, terima kasih kepada yang beri komen, terima kasih yang menyokong, dan saya harap akan terus menyokong pada masa-masa akan datang, sebab kemungkinan selepas ini saya akan membuat talk show, dan mungkin tuan-tuan dan perempuan akan menjadi tetamu undangan saya dalam talk show tu. Boleh? So tak apa, tetamu undangan secara maya, don't worry. Okey, baiklah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton, yang baru masuk pun tak apa. Terima kasih sebab sudi untuk tengok live ni, dan komen banyak-banyak, dan jangan lupa saya YG Yusri. Ingat tu, YG Yusri. Okey, dan kalau ada yang terkasar bahasa, saya mohon maaf, dan saya ucapkan selamat pulang, selamat berhujung minggu pula, selamat berbuka puasa, okay, dengan keluarga, dan selamat membeli makan, dan sehingga kita jumpa lagi lah di sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ada nak share? Okay.